TV KPM. Hai, baja ni lama tak baja ni. Tak tahu apa jadi dengan tanaman aku ni. Ini pun baja juga. Baja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. What's up everybody? Anda sedang menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri. Apa khabar semua? Sihat? Ni, macam mana dengan tanaman dekat balkoni tu? Okey? Dah baja belum? Belum? Apa kata? Anda baja sekarang. Okay? Sebab hari ini subjek yang kita nak belajar adalah tanaman makanan. Tapi sebelum itu, kepada anda semua ingat, kita belum menang lagi, jadi sila patuhi segala SOP. Sentiasa cuci tangan dengan kerap, sentiasa memakai pelitup muka dan juga menjaga jarak 1 meter. Okey, aku nak update sikit. Okey, ni kena... Kes COVID harian hari ini adalah 9,353. Yap, jadi kepada anda, kita doakan supaya Malaysia akan bebas daripada wabak COVID-19 dan juga stay positif. Okey guys, amin insya-Allah. Okey, jadi tadi macam Akmal ada beritahu kepada anda semua, subjek yang kita nak belajar ni merupakan tanaman makanan, dan anda nak tahu tak siapakah guru hari ini? Nak tahu siapa? Jom kita tengok profil guru hari ini. 935. Nyerongen juga. Lepas tu apa cikgu? Usaha habis daya. Usaha habis daya. Itu dia moto kita daripada cikgu Herman. Cikgu apa khabar? Sihat cikgu? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Cikgu memang orang asal daripada Ipoh Perak ke atau macam mana cikgu? Saya asal dari Batu Gajah Perak. Sekampung lah kita teman. Oh, iya ke? Peminat deroyan lah ni. Okey cikgu. Hari ni kan subjek kita nak belajar iaitu tanaman makanan cikgu. Ya, tanaman makanan. Apa yang objektif sebenarnya pelajar-pelajar ini dapat daripada subjek ini? Mungkin macam lepas diorang ambil subjek ini, ke mana hala tuju mereka ni cikgu? Apa kerjaya mereka boleh pilih cikgu? Sebenarnya tujuan utama untuk subjek ni supaya pelajar ni dia boleh usaha sendiri. Okey. Dia menanam sendiri, dapat hasil, dia boleh menyumbang sumber makanan untuk negara supaya kita boleh mengurangkan import sumber makanan kepada negara. Itu dia salah satu objektif lah. Kan? Dan juga dari segi kerjaya saya rasa dia boleh jadi ni juga pengusaha jugalah cikgu kan? Boleh, macam-macam kerjaya boleh. Pengusaha durian pun boleh, tak ada masalah? Boleh, tak ada masalah. Ya, ada cikgu. Sebelum kita nak sambung kita punya pelajaran ni kan, kami di Didik TV sentiasa melakukan protokol kesihatan, jadi saya nak minta cikgu untuk kita lakukan sanitasi ke sini. Boleh cikgu? Boleh. Jomlah teman. Jomlah teman, jomlah Mika. Okey, Yop, boleh gunakan dulu ni Yop. Sanitizer. Okey, banyak cikgu. Sebab kes tinggi kan, kena guna banyak. Ya. Cikgu boleh pandang ke depan sikit cikgu? Alright. Okey. Jadi kita pun dah cuci tangan kita cikgu, dan kita pun dah tahu gurunya siapa, subjek yang kita nak belajar hari ni apa, tapi kita nak tahu juga pandangan pelajar mengenai subjek ni. Atau apa kata mereka ya? Ya. Atau mau lagi tengok. Didik TV KPM. Assalamualaikum. Saya adalah caleg SPM 2021. Banyak ilmu dan kemahiran yang saya pelajari dalam subjek tanaman makanan untuk menjaga tanaman sehingga mengeluarkan hasil yang baik dan berkualiti. Saya berharap akan mendapat kelulusan yang cemerlang dan peperiksaan SPM tahun ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Subjek tanaman ini memberi pengetahuan dan kemahiran dalam bidang pertanian untuk menghasilkan sumber makanan. Hasil tanaman yang diperolehi dapat dipasarkan untuk menjadi pendapatan. Harapan saya agar memperolehi keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan SPM 2021. Sekian, terima kasih. Topik penjagaan tanaman makanan ini memberi banyak manfaat kepada saya kerana mendapat belajar kaedah menjaga tanaman supaya mendapat hasil yang berkualiti. Semoga saya mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan SPM tahun ini. Sekian, terima kasih. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Alright, masih lagi menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya, Akmal Nazri. Baik, kita dah tahu dah kan gurunya, pandangan pelajarnya dan juga subjeknya. Tapi ni cikgu, kita nak tahu pula sekolah pilihan hari ini. Diorang ni kata datang daripada sekolah cikgu, betul? Ya, betul. Daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Lambokiri. Ya, Lambokiri. Lambokiri Perak. Nak tahu siapakah pelajar-pelajar ini? Jom saya perkenalkan kepada anda semua. Assalamualaikum, apa khabar? Selamat petang. Ata. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hai, seorang je menjawab, yang lain mana? Assalamualaikum, yuk. Waalaikumsalam. Okey, baik. Ni saya nak tahu ni nama anda dan juga cita-cita anda. Sekolah, nama sekolah tidak perlu sebut lagi sebab saya pasti anda semua datang daripada sekolah yang sama. Kita mulakan daripada yang hak tu. Hak Muhammad. Muhammad apa tu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Hafizi Hussein. Cita-cita awak? Cita-cita saya ingin menjadi pelajar yang berjaya. Alhamdulillah, amin. Okey, seterusnya yang pakai tudung warna biru tu. Assalamualaikum, nama saya Madarina. Cita-cita saya nak jadi cikgu. Cikgu, amin, insyaAllah. Okey, seterusnya. Ini kata awak influencer ya, Syamimi? Syamimi? Kenapa tu? Okey. Nama siapa? Nama saya Nusyabat Abdul Rahim. Cita-cita menjadi guru. Guru juga. Amin. InsyaAllah. Okey, seterusnya daripada Izwan. Nama saya Muhammad Izwan Hakimi. Cita-cita menjadi pegawai pertanian. Pegawai pertanian. InsyaAllah. Amin. Okey, seterusnya daripada ini Nur Ikhlas Johari. Betul? Ya. Okey, sila perkenalkan diri anda. Nama saya Nur Ikhlas binti Johari. Cita-cita ingin menjadi pensyarah. Pensyarah, terbaiklah, ikhlas. Okey, seterusnya ataupun yang terakhir sekali, siapa namanya? Hello? Nama saya Nafitri binti Khairul Anwar. Alright. Cita-cita saya menjadi guru. Menjadi guru. Okey. Fitri, awak okey ke? Macam moody je? Macam terpaksa masuk kelas kita petang ni je? Okey, alhamdulillah. Okey, cikgu Okey. Cikgu Herman tengok je pelajar-pelajar aku ni. Okey, jadi kita dah tahu dah murid-murid untuk petang ini. Jadi saya rasa tanpa membuang masa lagi, ayuh kita mulakan kita punya pembelajaran kita bagi subjek tanaman makanan bersama dengan Cikgu Hermantino. Silakan cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk hari ini kita akan melihat tanaman makanan modul 4 penjagaan tanaman. Akmal pernah dengar tak lagu Mr. Oz? Yang mana satu cikgu? Oh koma, durian dah berbunga. Pok koma ke oh koma? Oh koma. Oh koma, durian dah berbunga. Anak dara. Kita sambung. Anak dara tu tak ada. Kita sambung yang ni. Okay. Lepas bila durian dah berbunga, kalau nak dapat hasil yang baik, kita kena lakukan yang inilah. Modul 4 ni, penjagaan tanaman. Okey. Kita tengok ya, penjagaan tanaman. Okay, untuk modul 4 penjagaan tanaman, dia ada 4 subtopik. Okay, yang pertama, kena lakukan penyiraman dan pembajaan tanaman makanan. Okay, yang kedua, memasang junjung. Okay, yang ketiga, penyulaman, penjarangan dan mencantas tanaman. Okey, kemudian yang keempat, mengawal rumpai, perosak dan penyakit. Okey. Okey, ini standard pembelajaran untuk subtopik 4.1, okey, penyiraman dan pembajaan tanaman makanan. Maknanya nanti murid dia boleh menyatakan tujuan penyiraman, boleh beri contoh kaedah penyiraman dan pembajaan, boleh mengelaskan jenis baja. Okay, boleh menguji sistem penyiraman, membuat justifikasi kaedah pembajaan. Okay, kemudian melaksanakan jadual penyiraman dan pembajaan. Okey, sekarang kita tengok tujuan penyiraman. Sebab apa kita nak siram? Kita boleh tanyalah seorang ya. Boleh cikgu, siapa? Kita tanya Hamizi dah dulu. Hamizi? Hamizi, Muhammad Hamizi. Silakan. Boleh beri tak satu tujuan penyiraman? Sebab apa kita kena siram pokok? Mengelakkan tanaman menjadi kering. Ya betul.
mengelakkan tanaman menjadi kering. Kita tengok dulu apa contoh dia, jawapan dia. Tujuan penyiraman. Okey, yang pertama kita nak sejukkan keadaan tanah dan kawasan persekitaran. Okey. Okey, yang kedua, kita nak lembutkan lapisan keras dalam tanah. Bila kita dah siram, lapisan tanah tu akan jadi lembut. Okey. Yang ketiga, dia akan mengelakkan tanaman menjadi kering. Betul macam jawapan Hamizi tadi. Okey, elakkan tanaman jadi kering. Kemudian tujuan menyiram, kita membantu pertumbuhan sel. Okey, dia melakukan proses fotosintesis. Yang kelima, mengurangkan kepekatan garam pada permukaan tanah. Okey, yang keenam, sebagai sumber media pengangkut nutrien untuk diserap oleh akar. Dan yang ketujuh, meningkatkan peratusan air dan kelembapan tanah. Okey. Tengok pula kaedah penyiraman. Okey, kaedah penyiraman. Kita boleh tanyalah seorang ya. Siapa cikgu? Ada siapa nak jawab? Boleh angkat tangan. Boleh nyatakan dua kaedah penyiraman. Ada sesiapa, yang nak cuba menjawab? Boleh angkat tangan. Itu dia. Tinggi benar tangan dia angkat Nur ikhlas. Ikhlas. Silakan ikhlas orangnya. Okey, berikan kaedah penyiraman. Mit. Ya. Kaedah penyiraman. Kaedah penyiraman. Ada dua, iaitu manual dan mekanik. Ya, betul. Ada dua kaedah penyiraman. Satu secara manual, satu lagi secara mekanisasi. Ataupun kita mekanisasi ni menggunakan pam air. Okey, kalau manual biasanya kita siram guna tong penyiram lah. Ataupun kita guna getah paip selalu sembuh je kan. Itu secara manual. Betul. Okey, guna hos getah dan tong penyiram. Tu ada gambar tong penyiram kan. Okey, kemudian bila kita guna satu lagi kaedah atau menggunakan mekanisasi atau pam air. Okey, contoh dia ada satu kaedah titis. Titis ni bila kita guna air tu menitik lah secara perlahan. Tapi untuk satu jangka masa lah kita tentukan berapa lama kan. Okey, satu lagi renjis. Okey, renjis yang ini sistem renjisan, satu lagi sistem kabus. Kalau renjis ni biasanya untuk kawasan yang lebih luas lah. Padang bola cikgu, padang bola. Padang bola pun ada guna sistem renjis. Dia nak bagi lembap kawasan rumput kan. Betul. Sama. Okey. Sekarang kita tengok macam mana nak uji sistem penyiraman tanaman makanan. Okey, yang pertama kena pastikan sistem pengairan berfungsi dengan baik. Okay, yang kedua, pastikan tidak berlaku litar pintas lah. Kalau ada pam tu di luar kawasan, kadang kena hujan, dia boleh berlaku litar pintas. Okey, yang ketiga, pastikan nozzle penyiram tidak tersumbat. Kalau tersumbat, air tak keluar. Okey, yang keempat, pastikan tiada kebocoran paip. Jika ada kebocoran, kena ganti yang baru. Okey, yang kelima, kena lakukan kerja-kerja penyelenggaraan. Okey, kita tengok pula kaedah pembajaan. Okey, yang pertama, kaedah alur. Okey, kaedah alur ni dia buat alur di sekeliling pokok, kemudian letak baja, lepas tu kita kambus balik. Okey. Yang kedua, kaedah poket. Dia buat lubang, letakkan baja, kemudian dia akan kambuslah. Kelebihan sistem kalau guna kaedah poket ni, kalau hujan ataupun berlaku aliran air, baja tu tak hilang. Okey. Kaedah poket. Ya, poket dengan alur. Satu lagi kaedah tabur. Satu lagi kaedah titis. Okey, ni biasa guna untuk sistem fertigasi lah. Titis. Okey, satu lagi kaedah semburan. Kaedah semburan ni antara alat yang kita boleh gunalah ini. Kaedah semburan. Yang saya pakai mula-mula tadi tu cikgu ya, betul. Betul dah tu cara tu menyembur tu tadi tu. Ada? Ada ya. Pekat benar cikgu cakap Perak ya. Okey, sekarang kita tengok pengelasan baja. Alright. Okey. Okey, baja bagi pada dua, satu baja organik, dan satu lagi baja kimia. Okey, baja organik boleh dapati daripada tinja haiwan ataupun najis-najis haiwan, dijadikan baja organik. Kemudian sisa kilang. Sisa kilang contoh dia sisa daripada kelapa sawit lah yang buat minyak tu. Okey, daripada buah kelapa sawit tu sisa dia tu boleh jadikan
sebagai baja organik. Okey, kemudian sisa ladang. Okey, satu lagi bioorganik. Okey, kemudian kita tengok baja kimia. Okey, baja kimia ada baja tunggal. Baja tunggal ni cuma satu unsur sajalah. Okey. Kemudian baja campuran. Okey, baja campuran ni dia ada beberapa unsur baja, tapi dia tak disebatikan lah. Okey, yang ini baja sebatian. Baja sebatian contoh dia yang ini. Okey. Baja sebatian dia ada 3 unsur, contoh dia sini. Okey. Ni. Okey, ada 3 unsur NPK. Okey. Dia digaul, disebatikan. Okey. Oh, itu dipanggil NPK 15. Okey. Alright. Okey, kemudian baja lengkap. Baja lengkap ni biasa guna untuk sistem fertigasi lah. Dia lengkap, semua nutrien ada dalam baja tu. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, yang ini subtopik 4.2, pemasangan junjung. Okey, kita tengok junjung tanaman. Kita nak tanya pula lah. Kita tanya Syamimi lah. Boleh Syamimi? Okey, berikan apakah maksud junjung tanaman? Ya. Menyatakan maksud junjung. Ya. Yap. Apakah junjung tanaman? Menyatakan jenis tanaman. Apa boleh lagi sekali? Apa tanaman? Menerangkan jenis-jenis junjung tanaman. Kita tengok ya. Yep. Okey, junjung tanaman. Junjung tanaman adalah struktur bertiang. Okey, yang dibina untuk menyokong. Okey, menyokong ataupun menyangga tanaman lah. Okey, untuk tanaman memanjat, menjala, melilit atau tanaman yang berbatang lemah supaya tidak rebah dan buah tak terkena pada permukaan tanah. Biasanya ada pokok-pokok yang menjala kan. Kita buatkan sistem junjung. Supaya dia boleh menjala. Kalau menjala atas tanah, buah tu kena tanah, nanti buah tu rosaklah. Betul. Sebab kita kena buat sistem junjung. Okey, sebab tu tujuan dia mengeluarkan hasil yang lebih berkualiti. Junjung ni ada setengah orang dia buat macam landscape bagi cantik kan. Untuk pokok-pokok yang menjala. Tu tujuan yang ketiga, memberikan pandangan yang cantik dan kemas. Okey, kita tengok pula jenis-jenis junjung. Baik. Okey, yang pertama junjung tunggal. Okey, junjung tunggal ni tiang dia sebatang sajalah. Ni biasanya untuk pokok yang mempunyai dahan yang lemah, tak berapa kuat. Okey, kemudian junjung T. Alright. Okey. Yang ketiga junjung V, bentuk dia V kan. Kita panggil junjung V. Yang keempat junjung para. Alright. Yang kelima junjung pagar. Okey, yang keempat junjung segitiga ataupun bentuk silang. Okey. Okey, kita tengok pula subtopik 4.3, penyulaman, penjarangan dan mencantas tanaman. Okey, penyulaman. Okey, maksud menyulam, mana kita gantikan pokok yang mati atau sakit atau yang kita tak nak lah, seperti apa? Seperti yang tidak dikehendaki dengan pokok yang baru. Mana bila kita pindahkan anak pokok, kita tengok dalam satu masa pokok tu nampak tak subur ataupun terbantut. Kita gantikan dengan pokok yang lain. Okey, kemudian penjagaan, penjarangan. Penjarangan. Mana kita membuang anak benih sayur-sayuran yang tumbuh rapat bagi memberi ruang dan jarak yang sesuai antara anak benih. Kadang bila kita tabur benih-benih sayuran tu, dia dah tumbuh. Bila dah tumbuh tu, kita nampak biji benih tu terlalu rapat. Bila terlalu rapat, kita kena jarangkan supaya dia tidak bersaing, berebut makanan. Berebut makanan, berebut cahaya matahari. Itu tujuan penjarangan. Kalau kita tak buat, nanti pokok tu akan terbantut lah. Okey, kita tengok satu lagi, cantasan. Okey, cantasan ni adalah kita mengerat atau cantas pucuk, tunas air atau dahan untuk menggalakkan pengeluaran pucuk, cabang atau dahan baharu dan pengeluaran bunga serta buah.
Kalau tengok ada setengah pokok tu, daun je banyak. Dia panggil mabuk daun. Mabuk daun ya? Mabuk daun. Daun dia terlalu banyak. Kalau daun terlalu banyak, nanti dia tak keluarlah buah. Mana kita kena lakukan cantasan. Itu dia. Cantasan. Okey, cikgu kita berhenti rehat dulu boleh cikgu? Boleh. Okey, pada anda semua jangan ke mana. Selepas ini kita akan sambung balik dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Murid-murid masuk ke kelas. Anda sedang menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya, Akmal Nazri. Baik, tadi kita dah belajar beberapa bab dalam tanaman makanan seperti cantasan. Apa lagi cikgu? Sulaman. Lagi? Banyak-banyak lah. Banyak lagi penjagaan. Okay. Dan sekarang ini kita nak sambung balik kita punya pembelajaran kita. Sekarang kita berada di mana cikgu? Saya nampak tujuan menyulam. Apa itu cikgu? Kita nak tengok tujuan menyulam. Sebab apa kita kena sulam tanaman yang kita dah tanam. Apa tujuan ni cikgu? Dah tahu ni kan, kita boleh tanyalah ya. Kita boleh tanya siapa? Izwan Hakimi, boleh cikgu? Boleh. Izwan Hakimi. Boleh Izwan? Okey. Izwan boleh bagi contoh sebab apa kita kena buat aktiviti menyulam? Ya. Mengelakkan daripada penyakit yang boleh merebak. Satu kita boleh elakkan penyakit daripada merebak pada tanaman. Okey. Okey, ada lagi? Mengekalkan anggaran hasil. Okey, kita nak kekalkan anggaran hasil. Okey, kita tengok di sini. Okey, kita bila kita buat satu aktiviti tanaman, kita dah ada plan. Okey. Bila kita buat menyulam tu, kita boleh menepati kehendak di dalam plan. Okey, yang kedua. Okay, tiada serangan perosak dan jangkitan penyakit. Ya. Okey, kemudian kita boleh mengelakkan daripada penyakit yang boleh merebak. Okey, nampak pokok yang ada macam ada tanda-tanda nak penyakit, kita sulam, kita buang dia. Cabut. Okey, kita sulam, ganti dengan pokok yang lain. Okey, kemudian mengekalkan anggaran hasil. Okey, kita dah boleh anggarkan berapa hasil kita boleh dapat. Bila ada pokok-pokok yang berpenyakit tu, kita boleh gantikan. Mana kita akan dapat anggaran hasil yang sama. Okey. Yang kelima, kita gantikan pokok baru yang lebih sihat dan berkualiti. Mana bila lepas kita tanam, pokok tu nampak ada tanda-tanda penyakit, terbantut, kita gantikan dengan pokok yang lain, yang lebih sihat. Okey, kita tengok pula tujuan penjarangan. Yang tadi sulam. Sulam kita ganti pokok yang baru. Yang ini penjarangan pula. Kenapa kita nak jarangkan dari pokok ke satu pokok, kena buat satu jarak yang tertentu. Okey. Kita boleh tanya kot, siapa boleh jawab? Tadi angkat tangan. Siapa nak jawab? Apakah tujuan penjarangan? Ya. Tadi cikgu ada sebut juga kan penjarangan tu apa? Dah bagi tadi. Siapa? Okey, Syamimi. Okey. Ya. Tujuan penjarangan. Memberikan ruang yang sesuai untuk pertumbuhan anak benih. Betul. Memberikan ruang yang sesuai untuk pertumbuhan anak benih. Ada lagi tujuannya? Ada lagi tujuan yang lain? Ada lagi tujuan yang lain, Syamimi? Membolehkan peredaran udara antara tumbuhan. Dia bolehkan peredaran udara. Yep. Okey, kita tengok sekarang. Okey. Yang pertama, tujuan dia memberi ruang yang sesuai untuk pertumbuhan anak benih. Mana di antara anak benih tu ada ruang untuk dia membesar. Yep. Kalau terlalu rapat, nanti dia terbantutlah sebab pokok terlalu rapat. Betul. Okey, yang kedua, membolehkan peredaran udara antara tumbuhan. Maknanya ada udara senang kat situ, seka udara. Okey. Yang ketiga, membuang anak benih yang lemah, kurang sihat dan rosak bagi mengelakkan pengeluaran hasil yang berkurangan. Okey, yang keempat. Okey, tujuan penjarangan dia akan mengurangkan, macam saya terangkan tadi, mengurangkan persaingan untuk dapatkan cahaya, air, bahan makanan dan ruang bagi menghasilkan tanaman yang lebih berkualiti.
Okey, kita tengok yang ketiga pula. Tujuan cantasan. Kita potong-potong pokok tu. Kita cantas dia, cikgu. Cantas dia bahagian yang tertentu. Okey, ada siapa-siapa boleh bagi contoh tujuan, jawapan. Apa tujuan kita cantas? Kita boleh minta Madarina pula. Madarina. Boleh ke Madarina? Okey. Merangsang pertumbuhan tunas, bunga dan buah. Okey, merangsang pertumbuhan bunga dan buah. Okey, ada lagi? Bunga ada dan jawapan buah. lain lagi? Ada yang lain? Atau Madarina tambah lagi? Silakan. Memberikan keseimbangan pada pokok. Memberikan keseimbangan pada pokok. Okey, kita tengok apakah tujuan kita membuat cantasan pada tanaman. Okey, yang pertama, memberi keseimbangan pada pokok. Okey, nanti pokok dia seimbang sebab kita dah buat cantasan, ada bahagian-bahagian tertentu yang kita buang. Okey, kemudian yang kedua, merangsang pertumbuhan tunas, bunga dan buah. Okey. Okey, yang ketiga, kita membuang dahan-dahan yang rosak, mati dan berpenyakit. Okey, yang keempat. Okey, tujuan cantasan, kita cantas supaya boleh mengawal saiz pokok. Supaya tidak terlalu besar. Okey, kadang ada pokok dia tumbuh dahan banyak kan. Kita buang, kita cantas supaya dia tidak jadi terlalu besar. Dia setengah pokok dia akan jadi tinggi kan. Nanti susah kita nak ambil hasil buah-buahan contohnya. Okey, kita lakukan cantasan. Okey, yang kelima, mendapatkan tumbesaran sekata dan hasil yang banyak. Nanti pokok-pokok tu bila buat cantasan sama je pertumbuhan dia. Okey, yang keenam. Okey, membentuk pokok mengikut bentuk yang dikehendaki. Okey, ada setengah pokok kita nak buat bentuk-bentuk tertentu kan. Contoh dia nak bentuk bulat ke, bentuk arnab. Bentuk arnab pun boleh ya. Ada ke cikgu? Ada kan? Kalau itu biasa untuk tanaman hiasan. Tanaman hiasan. Ya. Kalau tanaman makanan jarang. Bukan jarang, saya tak ada cikgu. Tak ada. Okey. Bentuk pokok mengikut bentuk yang dikehendaki. Okey, yang ketujuh, mengurangkan transpirasi ataupun perpuluhan. Terutamanya bila kita pindahkan pokok besar. Kita nak pindahkan pokok tu ke tempat lain, buat cantasan dulu. Okey, kita tengok subtopik 4.4. Okey, yang keempat, pengawalan rumpai, perosak dan penyakit tanaman. Okey, untuk subtopik ni, pelajar nanti dia mesti boleh menyatakan tujuan mengawal rumpai, perosak dan penyakit tanaman. Okey, boleh memberi contoh bahan dan peralatan untuk mengawal rumpai. Okey, yang ketiga, boleh menyediakan bahan dan peralatan mengawal rumpai, perosak dan penyakit tanaman. Okey, yang keempat, boleh menunjuk cara penggunaan bahan dan alatan mengawal rumpai, perosak serta penyakit tanaman. Okey, yang kelima, boleh mengesan simptom perosak dan penyakit pada tanaman. Okey, yang keenam, boleh menentukan bahan untuk mengawal rumpai, perosak dan penyakit tanaman. Okey, dan yang ketujuh, melaksanakan kerja kawalan rumpai, perosak dan penyakit tanaman mengikut perancangan serta prosedur yang betul. Okey, sekarang kita tengok apakah tujuan kita nak kawal rumpai, perosak dan penyakit. Okey, boleh tanya kot ya. Boleh. Fitri, Nur Fitri. Nur Fitri, belum lagi. Okey, Nur Fitri, boleh nyatakan apakah tujuan pengawalan rumpai, perosak dan penyakit? Pengawalan rumpai. Rumpai merebut ruang besar seperti kawasan, cahaya matahari, air dan nutrien yang ada dalam tanah. Betul. Alright. Okey, tengok. Okey, kalau untuk tujuan pengawalan rumpai. Okey, rumpai ni dia merebut ruang tumbesaran. Okey, seperti kawasan, cahaya matahari, air dan nutrien yang ada dalam tanah. Okey, yang kedua, rumpai juga akan menjadi perumah kepada
patogen. Yang ketiga, rumpai menjadi sarang tempat tinggal untuk serangga dan musuh-musuh tanaman. Dia jadi tempat tinggal perumah kepada musuh tanaman. Okey, sekarang kita tengok tujuan pengawalan perosak dan penyakit. Perosak dia akan mengurangkan kesuburan tanaman. Tanaman akan jadi kurang subur. Yang kedua, perosak akan merosak atau mematikan tanaman. Bila ada serangan perosak ni boleh tumpur, kata orang Perak, tanamannya. Tumpur Yang ketiga, perosak akan mengurangkan hasil pengeluaran. Yang keempat, perosak juga mengurangkan mutu dan nilai harga di pasaran. Kalau tengok tanaman atau hasil buah-buahan yang kena serangan perosak, tak lakulah untuk dijual ataupun nilai dia jatuh. Kalau kita beli sayur tengok ada kesan-kesan dimakan oleh serangga kan, harganya akan jatuh. Perosak juga menjadi ejen penyebar dan membawa penyakit kepada tanaman. Bila perosak tu dia serang tanaman, dia boleh juga membawa penyakit. Kemudian tengok penyakit. Tujuan pengawalan penyakit pula. Penyakit akan menjejaskan kualiti dan kuantiti hasil dan membawa kerugian pada petani. Maknanya tanaman dah habis kena serangan penyakit, tanaman semua mati, mendatangkan kerugian kepada petani. Yang terakhir, penyakit juga merosakkan tanaman dan akhirnya mati. Seterusnya, kaedah kawalan rumpai. Kita tengok kaedah kawalan rumpai. Kita boleh tanya pelajar bagi contoh apa kaedahnya. Siapa boleh bagi kaedah kawalan rumpai? Izwan. Izwan? Kaedah kawalan rumpai terbagi kepada dua. Ada dua. Itu kaedah kimia dengan kaedah fizikal. Kaedah kimia. Kita tengok kalau rumpai yang pertama. Kaedah fizikal. Kaedah kimia. Satu lagi kaedah fizikal. Kita tengok contoh kaedah kimia. Kaedah kimia meracun menggunakan racun rumpai. Kita guna racun kimia. Dan satu lagi kaedah fizikal, boleh menebas ataupun kita gunakan sungkupan. Kita letak sungkupan atas batas supaya rumpai itu tidak tumbuh. Kalau menebas rumpai, kita boleh gunakan alatan lah. Sama ada gunakan mesin rumput, boleh gunakan alat untuk menebas lah. Contoh dia parang, guna tajak. I see. Itu dia cikgu Sungkupan. Itu dia antara kaedah kawalan rumpai, kaedah kimia dan juga kaedah fizikal. Cikgu, kita nak berhenti rehat sekali lagi boleh cikgu? Boleh. Alright, para anak semua jangan ke mana. Selepas ini kita akan sambung balik bagi subjek tanaman makanan dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masih lagi menyaksikan tanaman makanan dalam Sukses SPM 2021. Kenapa saya jadi pokok? Kenapa saya dengar cakap mereka? Apa salah saya hari ini? Jadi pada anda tadi kita dah belajar dah mengenai apa tu cikgu tadi? Nampaknya cikgu tidak membantu saya kali ini. Jadi sekarang ni kita nak masuk balik bagi jenis racun rumpai dan cara penggunaannya kepada anda semua. Kalau anda suka dengan lakonan saya tadi, jangan lupa #pokok. Cikgu, jom kita sambung cikgu. Kalau macam pokok tadi tu kita kena berikan sokongan ataupun junjung. Supaya dia boleh menjala. Cikgu, sampai dia jatuh-jatuh sampai main pad cikgu. Sekarang kita teruskan. Kita tengok jenis racun rumpai dan cara penggunaan. Tengok jenis racun yang pertama, racun rumpai sentuh. Betul. Racun rumpai sentuh ni dia boleh mengakibatkan kecederaan secara sentuh. Kepada kita racun rumpai tu, kalau cara sentuh dia boleh mengakibatkan kecederaan pada rumpai. Yang kedua, racun rumpai serap. Racun bergerak dari punca yang terkena semburan
ke bahagian rumpai yang lain. Betul. Okey, bila kita kena dia akan merebak pada bahagian-bahagian yang lain. Okey, yang ketiga jenis racun rumpai ialah racun rumpai separa serap. Okey, bahan aktif dalam racun dia akan bertindak dalam daun dan akhirnya membunuh daun tersebut. Yep. Okey, bila terkena cahaya matahari akan ada sedikit pergerakan aktif daripada daun dan pembentukan kesan racun. Okey. Okey, sekarang kita masuk ke bahagian soalan. Okey, soalan bahagian A. Okey. Bahagian A, contoh soalan 1. Okey, bahagian A dia membawa kepada 60 markah. Alright. Okey, dia ada satu lagi bahagian B. Bahagian B 40 markah. Okey, sekarang kita tengok contoh soalan 1. Okey, soalan 1. Nyatakan maksud junjung tanaman. Ni soalan murid kena beri jawapan dah, tak ada pilihan jawapan. Ini dia cikgu Okey. Okey. Baik. Okey, soalan 1 ni dia membawa kepada 2 markah. Okey. Kita boleh minta. Okey, siapa nak jawab bagi soalan ni? Siapa nak jawab soalan 1? Siapa yang cukup berani? Okey, nyatakan maksud junjung tanaman. Okey, Muhammad. Silakan. Muhammad Hamizi. Okey, nyatakan maksud junjung tanaman. Struktur tiang yang dibina untuk menyokong atau menyangga tanaman supaya tidak rebah. Muhammad, awak membaca ke, menyanyi ke, apa tu? Okey, kita tengok betul ke jawapan tu tadi? Maksud junjung. Okey, junjung tanaman adalah struktur tiang. Ya. Yang dibina untuk menyokong atau menjaga tanaman, menyangga. Okey, tanaman supaya tidak rebah. Cikgu, yang dia bagi jawapan tadi tu cikgu, samalah. Dia macam ada jawapan skema je kat depan tu. Ada ke Muhammad? Mana kalau jawapan dia serupa tu memang calon A ni. Tak. Dia ingat. Dia ingat. Dia ingat. Maknanya antara calon yang boleh dapat A sebab dia ingat jawapan tu serupa. Ya, Muhammad, jangan tipu. Ada orang nampak nanti. Maksud junjung tadi kan? Ya. Kalau kita tak pasang junjung pada tanaman yang menjala, jadi macam tadilah. Contoh yang tadi mula-mula tadi. Yang mana? Yang ada pokok tadi depan tu ke? Pokok tadi tu, yang di bawah tadi tu. Cikgu, kita tebas je. Okey, kita cantas ke? Bukan cantas, kita tebas je pokok tadi tu. Tebas terus. Tebas terus. Okey, kita tengok soalan yang kedua. Ya. Okey, contoh soalan 2. Okey, ni pun soalan arah rendah ni. Ya. Okey, dia membawa kepada 2 markah. Baik. Okey, nyatakan 2 tujuan penyiraman tanaman. Kenapa kita kena siram tanaman tu? Siapa nak jawab? Ada siapa volunteer nak jawab? Boleh beri jawapan? Ada sesiapa? Syamimi. Boleh Syamimi? Syamimi boleh? Okey. Boleh? Okey. Mata pandang depan. Jangan pandang bawah. Jangan pandang kiri. Jangan pandang kanan. Silakan Syamimi. Menyejukkan keadaan tanah dan kawasan persekitaran. Okey. Itu satu. Lagi satu. Meningkatkan keadaan tanah dan kawasan persekitaran. Okey, kita tengok jawapan. Betul ke tidak? Okey. Kenapa gelak tu? Alah. Aduh, lupa pula nak tutup audio dia kan. Okey, yang pertama, betul, menyejukkan keadaan tanah dan kawasan persekitaran. Okey. Okey. Yang kedua, meningkatkan peratusan air dan kelembapan tanah. Ada jawapan lagi ke? Ada jawapan yang lain? Kawan-kawan yang lain mungkin nak cuba? Okay, sebenarnya 2 markah, mana dia minta 2 jawapan. Tapi sebenarnya ada lagi jawapannya. Cuma soalan dia minta 2 saja jawapan. Okey, ada lagi. Okey, boleh melembutkan lapisan keras dalam tanah. Okey, kemudian tujuan penyiraman dia sebagai media pengangkut nutrien untuk diserap oleh akar. Ya. Okey, satu lagi, mengelakkan tanaman menjadi kering. Okey, satu tips bila nak jawab soalan yang macam ni, okey, kita gariskan apa dia punya kehendak soalan. Okey, yang pertama dia kata apakah tujuan penyiraman, kita gariskan. Okey, ni kehendak soalan dia. Tujuan
penyiraman. Yep. Okay, barulah kita boleh jawab. Sebab kita dah tahu apa dia punya kehendak soalan. Okey, kita tengok soalan yang ketiga pula. Contoh soalan ketiga. Ini mudah sebab ada gambar kan. Okey, berdasarkan rajah, namakan kaedah pembajaan yang sesuai bagi tanaman pada ruang jawapan yang sediakan. Okey, dia dah bagi dah. Okey, gambar kaedah pembajaan tu. Okey. Okey, pelajar cuma tuliskan apa nama kaedah dia. Tulis saja cikgu Tulis saja apa nama kaedah. Dia dah bagi gambar kaedah tu, cuma nyatakan apa namanya. Ya. Okey, sekarang kita minta Ikhlas. ikhlas. Boleh ikhlas? Jawab dengan ikhlas ya. Jawab dengan ikhlas. Seikhlas hati. Silakan ikhlas. Okey, gambar yang pertama tu apa kaedahnya? Rajah pertama. Poket. Ya, poket. Betul ke tidak ni? Betul. Poket. Satu markah lah. Okey. Poket ke Phuket? Poket. Poket. Okey. Baik, seterusnya ikhlas? Jawab. Yang kedua? Tadi poket. Okey, kaedah yang kedua? Titis. Titis. Betul. Okey. Yang kedua titis. Okey, yang ketiga. Okey, kita minta ya betul, titis yang tadi betul. Betul. Tadi titis. Dua markah dah. Okey, kita minta pelajar lain pula. Boleh cikgu? Boleh. Okey, kita minta Izwan Hakimi pula. Yang ketiga tabur. Tabur. Okey, tabur apa Hakimi? Tabur baja. Tabur baja. Okey. Seterusnya. Tabur. Keempat. Yang keempat. Ya? Alo. Betul. Ya. Halo. Secara alur. Cikgu dia halo kita lah cikgu. Kena halo balik lah. Halo. Okey, betul. Yang keempat, kaedah alur. Terakhir sekali yang terakhir. Semburan. Ya, betul. Semburan. Cantiklah Kimi. Mana untuk soalan macam ni, kalau betul jawab semua, dapat 5 markah. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Okey, contoh soalan yang keempat. Okey, berdasarkan pernyataan berikut, tandakan betul bagi tujuan cantasan yang betul. Baiklah kan? Okey, dan pangkah bagi yang salah pada petak yang disediakan. Okey, kat sini kehendak soalan adalah tujuan cantasan. Kenapa kita nak cantas? Okey. Kita boleh minta Fitri boleh cikgu? Fitri ya? Ya. Okey, Fitri. Ya. Mengawal saiz pokok betul ke salah apa tujuan bagi cantasan? tujuan cantasan? Okey, betul atau tidak mengawal saiz pokok? Betul. Okey. Tengok. Betul atau salah? Keluarlah tangan tu. Betul. Besar benar tangannya. Okey. Yang kedua, merangsang pertumbuhan tunas. Fitri. Betul. Ya, betul. Okey, betul. Yang ketiga, mematikan tanaman yang berpenyakit. Fitri? Kita cantas tu kita nak matikan tanaman. Dia kata salah cikgu. Salah. Betul lah, kita nak tanaman tu hidup kan. Bukan kita nak matikan dia. Okey, yang keempat, mengurangkan transpirasi. Tanaman ketika dipindahkan. Mengurangkan perpuluhan. Betul. Okey, yang kelima, mengurangkan kualiti pengeluaran hasil. Okey, ini awak kalau betul anggur, salah giling. Anggur ke giling? Salah. Salah cikgu. Salah. Dia giling. Dia dah giling dah cikgu. Okey. Betul jawapannya. Salah. Okey. Dah dapat 5 markah di sini. Baik. Okey, terbaik Fitri. Okey, kita teruskan. Soalan yang kelima pula. Alright. Okey. Jadual menunjukkan jenis baja yang diberikan kepada tanaman. Ini jenis-jenis baja tadilah.
Ada baja sebatian, tinja haiwan, sisa kilang dan baja campuran. Okey. Soalannya, tuliskan jenis baja tersebut mengikut kelas baja yang betul pada ruang jawapan. Okey. Dekat sini dia dah bagi 2 kelas baja. Satu baja organik, satu baja kimia. Okey, daripada jenis baja ni, masukkan kepada kelasnya. Kita padankan pada kelas dia. Baik. Okey, kita... Madarina. Madarina. Okey, Madarina, boleh bagi jawapan untuk soalan 5. Okey, kelaskan Organik. baja. Okey, baja organik. Yang mana satu baja organik daripada 4 jenis baja yang diberikan tu? Tinja haiwan. Haiwan dia kata cikgu. Tinja haiwan. Tinja haiwan. Okey, betul. Tinja haiwan. Sisa kilang. Dia kata Satu sisa lagi, kilang. sisa kilang. Okey. Betul. Dua-duanya adalah daripada kategori baja organik. Ya. Okey. Kemudian untuk baja kimia? Silakan Madarina. Baja sebatian dan baja campuran. Ya. Okey, satu lagi baja sebatian dan baja campuran. Alright. Ya, 10 markah untuk Madarina. 4 saja. Oh, 4. Okey, tolak 6 markah. 6 ya. Campur soalan selepas ni boleh jadi 10. Yes. Okey. Kita tengok pula soalan yang ke-6. Ya, cikgu, saya rasa untuk soalan 6 ni kita masih ada lagi masa ke, wahai kawan-kawan sekalian? Minta maaf cikgu, kita tak ada masa. Tapi mungkin cikgu boleh berikan rumusan apa yang kita dah belajar hari ini kepada calon-calon SPM di luar sana yang mengambil subjek ini, cikgu. Silakan. Okey, sebagai rumusan untuk modul yang keempat ini, pelajar mestilah boleh melakukan kerja-kerja penjagaan tanaman yang bertujuan untuk memberikan hasil yang lebih berkualiti. Itu saja cikgu. Dengan ini apa kemahiran yang dia dapat boleh membantu untuk menjawab soalan SPM Tanaman Makanan 2021 nanti. Amin. Semoga berjaya. InsyaAllah. Okey, terima kasih banyak kita nak ucapkan kepada Cikgu Herman kita di atas orang kata info yang cikgu telah bagikan kepada kami di dekan tersebut. Cikgu, terima kasih banyak cikgu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Amin, insya-Allah. Dan kita juga ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada kawan-kawan kita daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Lambur Kiri Perak. Saya mewakili Didik TV mendoakan kejayaan adik-adik di luar sana dan juga calon-calon SPM yang di luar sana juga. Okey, insya-Allah kita akan jumpa lagi. Kalau ada salah dan silap, saya mohon maaf. Ingat guys, stay safe, stay positif. InsyaAllah kita boleh menang untuk wabak COVID-19 ini. Alright, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Didik TV KPM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hafizah binti Sabran, ibu kepada Nur Ikhlas binti Johari, pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Lambur Kiri, ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada anak saya, juga semua pelajar-pelajar yang akan menduduki peperiksaan SPM yang akan datang. Semoga kakak akan terus dapat berusaha, tidak berputus asa dan rajin mengulang kaji pelajaran. Dan Umi akan sentiasa mendoakan kejayaan untuk kakak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya ibu kepada Madarina binti Muhammad Nasir Zuraini binti Manusi dari kelas 5 Indovatif SMK Lambur Kiri Perak. Ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada anak saya dan juga kepada pelajar-pelajar tingkatan 5 pada tahun ini. Semoga kakak mendapat menjawab peperiksaan ini dengan tenang. Mulakan dengan bismillah agar semuanya berjalan dengan lancar. Semoga kakak menjadi anak yang cemerlang, gemilang dan terbilang untuk agama, bangsa dan negara. Ibu doakan kakak semoga berjaya dunia dan akhirat. Sekian, terima kasih.